Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah kita akan mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wala haula wala quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah kita mengucapkan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan, kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk datang sama-sama mengimarahkan masjid, mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan amal ibadah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala yang memberikan kemampuan, keizinan kepada kita untuk beribadah. Begitu juga kita harap juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala menerimalah sebanyak apa saja amalan yang kita telah lakukan pada setakat ini biiznillah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam ni saya mohon maaf terlebih dahulu memandangkan sepatutnya kuliah saya yang kedua untuk bulan September 2022 ni ialah pada 17 hari bulan, pada minggu depan. Tapi sebab saya ada program yang tak dapat dielakkan, mungkin program tu akan ambil masa yang lama, takut-takut tak sempat balik, maka saya bincang dengan tuan pengerusi. InsyaAllah pada malam ni lah saya take over kelas pada malam ni. Dan saya juga dimaklumkan bahawa meja Rozali meja Rozali dah telah bertukar lah. Telah bertukar. Dia masih lagi mengajar kuliah takmir insya-Allah, tapi tak salah saya dia berpindah ke Seremban. Dia masuk pada pada bahagian Seremban. Maka itulah insya-Allah harap-harapnya akan adalah pengganti segera untuk jemaah Masjid Karya Kampung Sawah Sunggala biiznillah taala. Amin rabbal alamin. Baik, makanya pada malam ni kita sambung bacaan Al-Quran kita pada surah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pada surah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang mana last kali hari itu kita baca pada ayat yang keempat. Bacaan kita yang terakhir sebelum ini ialah pada ayat yang keempat, di mana Allah Ta'ala berfirman, ba'da an a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Kita telah bincangkan berkenaan ayat ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan Allah Ta'ala tidak akan mengutuskan mana-mana rasul, melainkan bila mana rasul itu berdakwah, dia akan menggunakan bahasa. Rasul itu dia akan menggunakan bahasa yang digunakan oleh kaum dia. Bahasa yang digunakan oleh kaum dia. Rasul itu ataupun Nabi itu dia tak boleh nak gunakan bahasa dia sendiri yang tak difahami oleh bangsa, oleh kaum yang mana dia diutuskan kepada mereka. Tak boleh. Dia mesti gunakan bahasa yang bahasa umat dia faham. Kita dah bagikan 3 contoh hari itu. Kita dah bagikan 3 contoh, iaitu yang pertama ialah berkenaan dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Allah Musa dia menyampaikan dakwah nombor 1 sekali kepada Firaun. Nombor 1 kepada Firaun. Logiknya kita dah kongsikan pada minggu sebelumnya bahawasanya Firaun sebagai pemerintah negara, sebagai ketua kerajaan, takkanlah dia nak ikut bahasa hamba abdi pula. Takkan dia nak cakap bahasa orang kata bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, iaitu golongan Bani Israel. Tidak. Maka dia akan gunakan bahasa Qibti. Maka Nabi Allah Musa alaihi salam sesuai dengan kategori dia, sesuai dengan dia sebagai anak angkat Firaun sendiri,
maka dia dilatih dengan bahasa Qibti. Maka sesuailah, padanlah untuk Nabi Allah Musa alaihi salam menyampaikan dakwah untuk bangsa Firaun, iaitu menggunakan bahasa Qibti. Sementara bila mana dia berdakwah kepada Bani Israel, dia menggunakan bahasa ibunda dia sendiri, iaitu bahasa Ibrani. Baik. Dan juga saya sebutkan contoh yang kedua, iaitu ialah Nabi Allah Syuaib. Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Nabi Allah Syuaib alaihi salam, dia dihantar, dia diutuskan oleh Allah Taala kepada dua umat manusia, kepada dua kelompok masyarakat. Masyarakat yang pertama ialah bangsa Madian. Bangsa Madian. Yang itu senang. Yang itu mudah, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab bangsa Madian, Nabi Syuaib adalah bangsa Madian, so dia tahu bahasa dia. Seperti mana saya ni orang Melayu, tuan-tuan perempuan pun majoriti kat sini ramai orang Melayu, maka kita bertutur bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Senanglah kita nak berkomunikasi. Dan dalam masa yang sama, Nabi Allah Syuaib alaihi salam diutuskan kepada puak yang lain. Kepada puak yang lain, iaitu dipanggil sebagai Ashabul Aikah. Ashabul Aikah. Boleh jadi ada bahasa yang lain, boleh jadi menggunakan bahasa yang sama. Masya Allah, tabarakallah. Ala kulli hal, itulah dia hikmah. Allah Ta'ala menghantar mana-mana perutusan itu menggunakan bahasa yang dia boleh difahami oleh bangsa yang menerima mereka. Masya Allah, tabarakallah. Baik, pada malam ni kita sambung bacaan kita pada ayat yang kelima. Kita sambung bacaan kita pada ayat yang kelima. Kita mulakan dengan melihat pada hukum hakam tajwid, ataupun kalau adalah waqaf tambahan yang perlu untuk memudahkan bacaan biiznillah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pada muka surat 255. Pada muka surat 255. Allah Taala berfirman, "Walaqad arsalna Musa biayatina." Saya ulang balik. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur. Saya nak ajak pada malam ni kita potong pada An-Nur. Itu confirm. Kita potong pada An-Nur. Baik. Yang ini sampai sini agak panjang. Okey, kita tengok boleh berhenti dekat mana. Walaqad arsalna Musa biayatina. Jangan tanda dulu. Ini satu waqaf yang agak popular. Ini satu waqaf yang agak popular, yang agak terkenal. Baik, saya nak buat tak adalah bukanlah kata buat kelainan. Saya nak bagi tahu dari sudut maksud, Allah Taala telah menghantar, kami telah mengutuskan Nabi Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami. Kalau kita berhenti kat situ, bunyinya lengkap. Bunyinya lengkap. Tapi kalau kita teruskan baca, an akhrij qaumaka, an akhrij qaumaka, dibunyi sikit tergantung. Dibunyi sedikit tergantung. Start daripada an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nuri wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ini adalah tugas Nabi Allah Musa. Start daripada an akhrij sampai sini. Jadi untuk mengelakkan ketergantungan ayat, saya cadangkan walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumak. Berhenti dekat qaumak. Keluarkan kaum kau. Keluarkan kaum engkau. Ambil balik, nak keluarkan daripada mana? Ambil balik daripada an akhrij. Ambil semula daripada an akhrij. An akhrij qaumaka, keluarkanlah kaum engkau minadh dhulumati, daripada kegelapan, ilan nur, kepada cahaya. Stop dekat situ yang kita dah bagi tahu tadilah. Baik, kita teruskan saja. Boleh ke Ustaz 3 perkataan ni? Boleh, tak ada masalah. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Kita berhenti pada lafzul jalalah Allah dengan 2 harakat, sambung. Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Itu sahaja waqaf dan ibtida untuk ayat yang kelima. Baik. Kita akan mulakan bacaan sama-sama tentang perempuannya. Ready? Kita mulakan dengan bismillah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumak. Okey, ambil balik daripada an. 1 2 3. An akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin syakur. Alhamdulillah, itu ayat pertama kita pada malam ini, iaitu ayat yang kelima daripada surah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, kita tengok ya terjemahan untuk ayat ini terlebih dahulu, di mana Allah Taala menyebutkan walaqad arsalna, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Musa biayatina, Nabi Allah Musa alaihi salam, dengan tanda-tanda kekuasaan kami. An akhrij, iaitu dan kami perintahkan juga kepadanya, iaitu apakah tugasan Nabi Allah Musa alaihi salam? An akhrij qaumaka, keluarkanlah kaum engkau, minadh-dhulumati ilan nur, daripada kegelapan-kegelapan. Saya yakin dalam banyak Quran terjemahan dikata kegelapan sahaja. Sebenarnya az-zulumat, kalau lebih tepat lagi nak terjemahkan, banyak kegelapan. Az-zulumat, kegelapan. Ilan nur, kepada cahaya. Cahaya tu satu sahaja. Ya, cahaya itu satu sahaja. Kalau banyak cahaya, anwar. Alif hamzah berumahkan alif, nun waw alif ra. Itu kalau banyak cahaya. Kalau satu cahaya, nur. Ya, kalau satu cahaya, nur. Keluarkanlah kaum engkau daripada banyak-banyak kegelapan kepada satu-satunya cahaya. Dan wazakirhum, ya, ingatkanlah mereka bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Inna fi zalika, sesungguhnya dalam perkara tersebut, la ayatin, mengandungi banyak-banyak tanda kekuasaan Allah, likulli sabbarin syakur, kepada orang yang sememangnya penyabar. Sabbarin, banyak bersabar, syakur, yang banyak bersyukur. Masya-Allah subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, kita tengok apa agaknya poin ya yang kita boleh keluarkan daripada ayat ini. Nombor satu, berkenaan dengan az-zulumati wan nur. Saya cuma nak kongsikan satu fakta yang agak ringkas saja. Ya, satu fakta yang agak ringkas saja berkenaan dengan az-zulumati wan nur. Kita tengoklah dalam mana-mana tempat dalam Quran, ya, kalau Allah Taala bandingkan gelap dengan cahaya. Kalau Allah Ta'ala bandingkan gelap dengan cahaya, tuan-tuan pasti akan mendapati Allah Ta'ala sebut, macam saya sebutkan tadi, zulumat itu banyak. Zulumat itu banyak. Ada banyak bentuk kegelapan. Banyak kegelapan. Membawa maksud banyak bentuk kesesatan. Dia simple saja untuk ayat ini. Ya, poin pertama kita pada malam ini. Banyak kegelapan membawa maksud banyak bentuk kesesatan. Sementara nur, Allah Ta'ala sebut satu saja dalam Quran. Ya, tak ada dua. Tak ada dua, tak ada banyak. Nur hanya satu saja dalam Quran, maksudnya cahaya tauhid ataupun cahaya kebenaran. Hanya satu saja, tuan-tuan. Ceklah mana-mana tempat dalam Al-Quranul Karim. Ya, Allah Ta'ala hanya sebut cahaya itu cuma satu, cahaya kebenaran. Cahaya tauhid, Tuhan itu hanya satu saja. Tak boleh Tuhan banyak-banyak, itu sudah salah. Syariat yang betul hanya saja mengikut Al-Quranul Karim. Tak boleh cara yang lain yang bertentangan dengan Al-Quran, itu tidak betul. Ya, cara yang paling tepat ialah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara-cara yang lain boleh jadi salah. Ya, masya-Allah tabarakallah. Itu secara ringkas ya berkenaan dengan ungkapan az-zulumati ilan nur. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ya, perkara kedua yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian ialah tuan-tuan tengok pada perkataan ayyam. Ya, tuan-tuan tengok pada perkataan ayyam. Saya padamkan yang ini ya.
Tengok pada perkataan ayyam. Apakah ejaan dia tuan-tuan? Ayyam ialah hari-hari. Ya, saya yakin Quran terjemahan saya baca tadi pun ada juga. Ya, bahkan Quran dekat depan ni pun ada, dia letak hari-hari. Ini dia. Ingatkanlah mereka kepada hari-hari. Satu hari yaumun. Satu hari yaumun. Ya, kalau banyak hari ayyam. Ya, ayyam. Okey. Apa masalahnya dengan perkataan ayyam? Dalam Al-Quran, saya tak kira perkataan ni, saya padam ini. Baik. Terjemahan dia adalah hari-hari. Bukan pasal raya hari-hari tu. Ya, akan kata saya promote pula, bukan. Hari-hari. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, dalam Quran setakat yang saya kira tadi, perkataan banyak hari ni, hari-hari ni ada 26 kali dalam Quran. Ada 26 kali dalam Quran. Kalau saya salah kira, tolong betulkanlah. Ya, ada 26 kali dalam Quran. Satu sahaja yang tuan-tuan tengok dalam ayat 5 surah Ibrahim tu, dia eja macam ni. Ya sabdu bari atas ni alif kecil. Sorry lah. Mungkin Quran tuan-tuan dia tulis ni pendek saja. Saya panjangkan sikit supaya nampak. Ya, ayyam. Satu saja dia eja macam tu. Alif kontot. Saya panggil alif kontot. Alif kecil. Sementara yang lain-lain dia tulis macam ni. Alif tegak full. Alif tegak full. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, ada hikmah kenapa ini satu-satunya tempat ditulis alif pendek, alif kontot, dan sementara yang ini pula alif full, alif sebenar. Saya terangkan yang ini dulu sebab ini yang paling senang. Ayyam, alif tegak ni membawa maksud satu hari berapa jam tuan-tuan? 24 jam. Ini hari ni adalah satu hari 24 jam. 24 hours. Tak kisahlah tuan-tuan nak kira ikut kiraan kalender bulan ke, hari baru bermula daripada maghrib, betul tak? Hari baru mula daripada maghrib, lepas tu dia akan habis pada bila masuk maghrib yang satu lagi. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau ikut kiraan Gregorian pula, kalender matahari startkan pukul 12 tengah malam sekarang. Jam 00:00. Tu deh. Kan? 00:00 AM. Kan? Sebab tu sampai yang masuk pukul 12, masuk pukul 1 kan jam 13. Satu tengah hari kan. Lepas tu sampai balik kira ni 24 hours. Baik, tak kisahlah nak kira ikut kiraan bulan ke, kiraan matahari ke. Ayyam membawa maksud 24 jam atau lebih. 24 jam atau lebih. Memandangkan ini ada banyak contoh. Saya kata tadi sini 25 kali Ini 25 kali dalam Quran ni. Ini sekali saja yang kita baca pada malam ni. Saya bagi contoh untuk yang itu dulu, yang 25 kali. Saya bagi satu contoh saja tuan-tuan. Ya, saya bagi satu contoh saja. Tuan-tuan boleh buka Al-Quran pada surah, okey, ni best ni. Ya, sebab musim haji dah habis. Walaupun musim haji dah habis, bolehlah ayat ni ya. Surah Al-Hajj juzuk 17, muka surat 335. Muka surat 335. Jom kita buka sama-sama kejap. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. 335 dia nombor ganjil, jadi sebelah kanan. Ayat dia ayat nombor 28. Tengah-tengah muka surat tu bawah sikit. Ya, tengah-tengah muka surat tu bawah sikit. Pada ayat nombor 28, jumpa tak? Ya, surah Al-Hajj juzuk 17, muka surat 335, ayat nombor 28. Okey. Firman Allah Taala, Bismillahirrahmanirrahim, liyashhadu. Kita mula baca daripada situ. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Nampak tak perkataan ayyam? Ayyam. Ya, ayyam ya ada sabdulah, bukan ya tak ada sabdu. Ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Ayat ni cakap pasal apa? Ayat ni cakap pasal musim haji.
Ayat ini dia cakap tentang musim haji, bukan umrah. Umrah sekarang pun boleh buat tapi tak termasuk dalam ayat ini. Ayat ini cakap pasal musim haji. Allah Taala kata apa? Liyashhadu, supaya orang-orang tersebut yang melaksanakan ibadah haji itu menyaksikan, liyashhadu, supaya mereka menyaksikan manafi'alahum, banyak-banyak manfaat yang mereka boleh dapat dalam perjalanan mereka pergi ke tanah suci kota Mekah Al-Mukarramah. Wa yadhkurusmallah, saya nak highlightkan yang itu. Wa yadhkurusmallah, mereka menyebut nama Allah Taala sebanyak-banyaknya fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang sudah sedia maklum. Ulama tafsir sepakat mengatakan bahawa ayyamim ma'lumat ni ada 4. Ayyam ma'lumat ni 4 hari straight. Apa dia tuan-tuan? Hari raya haji diikuti dengan 3 hari tasyrik. Hari raya haji, hari raya Aidil Adha diikuti dengan 3 hari tasyrik. Saya nak tanya, orang yang pergi haji, orang yang pergi umrah, ataupun orang yang tinggal stay dekat Malaysia, dekat negara masing-masing ni, apa benda yang common, benda sama yang dia orang boleh buat? Korban termasuk pada liyashhadu manafi'alahum. Korban termasuk pada liyashhadu manafi'alahum. Ayat-ayat sebelum banyak lagi cakap pasal korban. Baik, wa yadhkurusmallah itu takbir, tuan-tuan. Habis sembahyang fardu kan imam baca kejap, Allahu Akbar, sodih bunyi tu kan, masya-Allah tabarakallah. Itu maksudnya yadhkurusmallah, menyebut nama Allah Taala. Berapa hari boleh takbir? Berapa hari boleh takbir? 4 hari. 4 hari itu. Selebih daripada itu memang saya dulu atuk-atuk saya khabar apa? Atuk dengan wan saya tu khabar, siapa takbir lepas tu kan menangis orang dalam kubur. Sian orang dalam kubur dah. Tak kisahlah. Yang disunatkan 4 hari ni. Nampak Ayyamim ma'lumat, 4 hari. Setiap hari tu tempohnya 24 jam. Seperti mana saya sebut tadi, kalau alif dia tegak. Okey, saya tak nak panjang lebar, cukuplah tu tuan-tuan boleh faham berkenaan ayat tersebut. Baik. Kembali kita kepada ayat 5 surah Ibrahim. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, saya baca dulu kitab syarah tafsir Ibnu Katsir ini. Baik, kalau diikutkan berdasarkan kitab syarah tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahawa ayyamillah, iaitu hari-hari Tuhan, ialah hari-hari ataupun lebih tepat lagi saat-saat, ketika-ketika, masa-masa tertentu Allah Taala memberikan nikmat. Masa-masa tertentu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat. Masya-Allah tabarakallah. Ya, kalau berdasarkan ayat ini, iaitu Allah Taala tujukan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa membawa memimpin Bani Israel. Maka apakah hari-hari Allah Taala bantu Bani Israel, tuan-tuan? Ya, apakah saat-saatnya Allah Taala bantu Bani Israel? Tuan-tuan tahu? Firaun tenggelam ambil masa 24 jam ke? Tak. Saya tanya, Firaun mati lemas. Ambil tempoh 24 jam ke? Tak ada dah. Orang lemah kejap dia, ustaz. Masuk dalam air tu masuk kejap. Paling-paling berapa minit? 10 minit? Tak sampai 5 minit mati dah. Masuk. Kiok mati. Ya, itu satu saat, tuan-tuan, kalau diikutkan. Satu saat atau beberapa minit lah. Beberapa minit. Kemudian dalam kitab ni juga disebutkan falaqil bahri, iaitu laut terbelah 2. Itu ambil masa seminggu ke? Tak. Kejap je. Ya, dia sampai dekat dalam Al-Quran tu macam mana tu? Allahumma salli ala Muhammad. Saya lupa nak cari ayat dia. Dia orang sampai dekat, dia orang jalan malam. Bani Israel lagi pada waktu malam sampai dekat laut. Waktu pagi, waktu subuh, ya, waktu subuh, matahari dah terbit, ya, fajar dah terbit, baru nampak lah depan kita laut. Nak pergi mana ni? Maka Allah Taala wahyukan kepada Nabi Musa, pukul tongkat dekat laut terbelah. Sampai ke petang ke? Tak sampai. Terbelah cukup untuk berapa ribu tu, ya, Bani Israel lagi seberang, katuk balik. Tak sampai 24 jam, tuan-tuan.
Tak sampai 24 jam. Lagi apa lagi? Tazliluhu iyyahum bil ghamam. Sepanjang perjalanan Bani Israel dekat padang pasir, ya, dekat padang pasir, bila mana panas, waktu panas sahaja awan datang atas kepala, cover dia orang. Ya, servis, orang kata VVIP punya servis lah ni Allah Taala bagi kepada Bani Israel. Lama ke awan tu atas kepala? Kejap aja. Saya kata tadi time panas je. Time mendung tak payah belah balik. Awan tu pergi balik. Beberapa saat, beberapa jam mungkin. Kemudian apa lagi? Wa inzaluhu alaihim al-manna was-salwa. Allah Taala menurunkan kepada mereka al-manna was-salwa, makanan free daripada langit. Adakah 24 jam makanan itu turun? Tidak. Time lapar sahaja. Time lapar, Allah Ta'ala turunkan burung al-manna dan Allah Ta'ala turunkan al-manna dan Allah Ta'ala turunkan as-salwa, yang ulama-ulama kata serupa burung puyuh. Turun banyak-banyak, sebelih cepat-cepat, masak, ngap, makan. Habis cerita, sudah. Lepas tu benda tu hilang. Ya, makanan tu hilang, burung tu sudah berhenti datang. Lapar karang, datang balik. Datang balik. Maka ni semua ketika-ketika. Banyak lagi tuan-tuan, terlalu banyak. Saya baca 3-4 sajalah dekat sini. Makanya, apa kaitannya dengan ayat ini? Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, satu-satu peristiwa yang penting, ya, walaupun terjemahan kat sini hari-hari, sama macamnya, 24 jam, tetapi kita katakan, ada satu peristiwa penting, disebabkan oleh satu peristiwa penting, maka orang tak ingat peristiwa tu, orang terus ingat satu hari. Faham tak? Satu peristiwa penting yang berlaku, maka orang akan sebut terus sebagai satu hari. Sorry lah, saya bagi contoh saya. Saya lahir pada 13 April 1985. Saya tak minta hadiah, saya cuma bagi tahu saja tarikh birthday saya. Ya, saya lahir pada 13/4/1985 jam 2.02 petang dekat HTJ Hospital Seremban. Ya, 2.02 petang. Ingat tarikh tu, jangan main-main. Masya-Allah, tabarakallah. Okey. Kalau saya lahir pada jam 2.02 petang, adakah saya betul-betul nak ingat 2.02 petang ke, ataupun saya ingat pada hari itu? Kebanyakan orang, dia tak ambil tahu pun subuh ke petang ke malam ke, dia akan pandang hari. Hari. Seperti mana contoh panjang lebar saya sebut tentang Bani Israel, selamat Fir'aun mati lemas, laut terbelah, lepas tu boleh makan macam-macam sedap apa semua tu. Ringkasnya sebut satu hari, hari Ashura, kan senang. Ringkasnya sebut satu hari. Hari apa? Hari Ashura. Maka ayyamillah sekali lagi saya ulang, ayyamillah dalam ayat nombor 5 surah Ibrahim ni ialah hari Allah Taala makbulkan doa. Hari Allah Taala bantu, ya, mana-mana insan, mana-mana individu, termasuk kita tuan-tuan. Termasuk kita. Ada seorang syekh, siapa nama tadi saya baca, kejap. Ada seorang syekh ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tak ingat nama dia, gelaran dia An-Nablusi. Ya, dia sebut semua orang ada peluang dapat ayyamillah. Semua orang, termasuk saya, termasuk tuan-tuan, ada peluang dapat ayyamillah. Bila masanya tuan-tuan? Contoh paling senang, kita sakit, tiba-tiba kita sembuh. Sakit berapa hari ke, tiba-tiba elok sembuh. Hari sembuh tu ayyamillah. Hari Tuhan makbulkan doa kita supaya kita sembuh. Ya, apa lagi agak-agaknya? Anak-anak kita lah, contoh anak-anak kita, kan? Peksa, exam, hari dapat result. Tak tengok doa dia makbul, dapat straight A, dapat cemerlang, dapat najah, dapat mumtaz. Maka hari hajat dia dimakbulkan itu dipanggil sebagai ayyamillah. Hari-hari Tuhan membantu ataupun memberi hadiah kepada makhluk. Nampak bezanya dekat sini? Itu perbezaan. Ya, kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, sama ada perkataan ayyam itu ditulis dengan alif tegak, alif penuh, ataupun dengan alif pendek, iaitu alif ringkas. Ya, baik. Ada banyak lagi contoh-contoh lain
ya, perkataan yang ada alif tapi ditulis dua kali, ya, dengan dua design dalam Al-Quran, ya. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan kongsikan contoh yang lain pula. Baik, sebagai penutup ayat ni, ya, sebagai penutup ayat yang kelima, inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur, ya, sesungguhnya dalam peristiwa tersebut dalam peristiwa tersebut terdapat tanda-tanda peringatan ataupun kekuasaan Allah Ta'ala bagi orang yang sentiasa bersabar dan bagi orang yang sentiasa bersyukur. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Allah Ta'ala mengingatkan dalam ayat ini kesusahan dan kesenangan. Ya, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, ya, berkenaan dengan kesusahan dan kesenangan. Kesusahan, ya, sebelum Allah Ta'ala bagi bantuan, seperti mana yang Allah kita baca dalam Quran, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Datang kesusahan dulu, barulah akan datang kesenangan. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Maka dengan setiap saat kesusahan dan juga dengan setiap saat kesenangan, Allah Ta'ala puji dua golongan. Ya, Allah Ta'ala puji dua golongan. Orang yang sabar. Sabar ialah orang yang boleh bertahan, bersabar, redha dengan ketentuan, dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana didatangi oleh saat-saat kesusahan. Sementara syakur, ya, Allah Ta'ala puji satu lagi golongan yang banyak berterima kasih. Ya, sepanjang tempoh dia senang. Sepanjang tempoh dia senang. Saat ini dia happy, pagi tadi dia happy, kan dia pergi office dia happy lagi, dia balik rumah dia happy lagi, makan malam sekarang dia happy lagi, esok pagi sambung lagi dia punya happy. Maka sepanjang masa dia happy dan dia rasa tenang dan dia rasa senang, maka sepanjang itu dia bersyukur. Maka dalam ayat Quran ni Allah Ta'ala puji dia sebagai asy-syakur, ya, orang yang berterima kasih. Saya ingat sebagai penutup lah, ya, sebagai penutup saya kongsikan dua ayat Quran. Ya, saya kongsikan dua ungkapan yang kembar lah, ya, berulang dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala puji dua orang Nabi. Ya, Allah Ta'ala puji dua orang Nabi. Baik, tuan-tuan boleh buka pada dua ayat saja tuan-tuan, ya. Dua ayat saja. Okey. Nombor 1 ialah surah Shad. Surah Shad ayat 455. Tuan-tuan buka muka surat tu dulu. Dia surah yang sama tapi ayat lain-lain. Surah Shad, muka surat 455 ayat nombor 30. Ayat nombor 30. Yang kedua surah yang sama, muka surat sebelah, muka surat 456. Surah Shad juga tapi ayat nombor 40. Okey, tadi surah Shad muka surat 455 ayat 30. Yang kedua surah Shad muka surat 456, muka surat satu muka surat ke depan, dan ayat nombor 44. Apa perbezaan dan apa persamaan dia? Saya sebut sekali lalu tuan-tuan, ya. Tengok ayat 30 dulu. Ayat nombor 30 Allah Ta'ala puji Nabi Sulaiman. Ya. Ayat nombor 30 Allah Ta'ala puji Nabi Sulaiman. Hampir setiap saat Nabi Sulaiman dalam kesenangan. Hampir setiap saat dalam kehidupan dia, Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, dia hidup dalam kesenangan, dalam kemewahan. Dan Allah Ta'ala panggil dia apa tuan-tuan? Dalam ayat nombor 30, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Kenapa Allah Ta'ala kata sebaik-baik hamba? Sebab setiap saat dia dalam kesenangan, dia tak pernah lupa cakap terima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak pernah lupa. Bersyukur manjang. Level Nabi Sulaiman bukan sikit-sikit tuan-tuan. Ni, ya, bukan sikit-sikit ni. Ini cerita pada orang dewasa pun boleh, cerita orang senior pun boleh, cerita kat budak-budak pun boleh. Kalau setakat Superman tu tak ada arah lah. Ya, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam tu terbang, ya, bukan badan dia yang terbang, kan, sofa dia yang terbang. Kan, masya-Allah, sofa ni tak dia terapik terbang ni tau. Kan, turun naik okey lah ni, alhamdulillah. Ya, masya-Allah, tabarakallah.
Ya, mewah. Nabi Allah Sulaiman sentiasa mewah. Sentiasa mewah. Maka sepanjang sentiasa mewah itu, dia alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab Nabi Allah Sulaiman ghaniyun syakir. Nabi Sulaiman itu ghaniyun syakir. Saya padamkan ini ya. Dia seorang yang kaya dan dia sentiasa berterima kasih kepada Allah. Susah dapat ni. Ya, susah dapat. Ya, kaya sentiasa ingat Tuhan. Oh, payah jumpa. Maka Allah Ta'ala puji Nabi Sulaiman. Allah Ta'ala kata apa? Ni'mal abdu. Ni'mal abdu. Sementara ayat 44, ringkas saja. Sementara ayat nombor 44 pula Allah Ta'ala puji Nabi Ayyub alaihi salam. Ya, Allah Ta'ala puji Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub alaihi salam adalah beberapa riwayat yang kita sedia maklum. Dia tu sakit, betul? Dia sakit. Dia bukan sakit sampai mati, tak. Dia bukan sakit sampai wafat, tidak. Ya, ada ulama kata, ya, setengah riwayat mengatakan dia sakit selama berapa tahun agaknya? 18 tahun ke? Ya, 18 tahun badan jadi busuk. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, sepanjang 18 tahun semuanya alhamdulillah. Tak pernah sikit pun alahai, tak pernah sekali. 18 tahun sakit, tak pernah mengeluh walaupun sekali. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Kita pagi tadi sihat, makan tengah hari sekarang makan kenduri ada lawak kambing, makan dah poning pala. Poning pala tu pun dah mengungut-ungut dah, masya-Allah, tabarakallah. Nabi Allah Ayyub alaihi salam 18 tahun sikit pun tak pernah mengeluh. Maka Allah Ta'ala puji dia ni'mal abdu. Kenapa? Sebab dia faqirun sabir. Faqirun, dia miskin, dia susah, dia sakit, sabir, dia banyak bersabar. Maka dua ciri-ciri ni memang sangat disukai oleh Allah Ta'ala. Time kaya tak lupa diri, bila sakit ya sentiasa bermuhasabah. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Saya ingat cukup sekali itu saja dahulu perkongsian kita pada malam ini. Mohon maaf atas segala salah silap dan segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azima li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran.